Salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar bab 8, daya dan gerakan. 8.1 Daya. Contoh pada gambar, ada seorang sedang menendang bola. Tendang bola maksudnya kita kenakan, tolakkan ke atas objek. Maksudnya kita mengenakan daya. Hampir semua aktiviti harian melibatkan daya, seperti membuka tin makanan, menekan suis dan menolak pintu. Pintu dibuka atau ditutup maksudnya ada setengah pintu dibuka dengan cara ditolak, ada setengah pintu dibuka dengan ditarik. Maksudnya tak kira ditarik atau ditolak, tindakan tu melibatkan daya. Daya boleh wujud dalam pelbagai bentuk. Misalnya, daya graviti yang bertindak ke atas bumi, daya normal, berat, daya geseran, daya elastik dan daya apungan. Jenis-jenis daya terbahagi kepada daya graviti, daya normal, daya geseran, berat, daya apungan dan daya elastik. Daya graviti. Daya graviti ialah daya yang mengarah ke pusat bumi, di mana daya ini menyebabkan semua benda apabila dilambung akan jatuh semula ke tanah. Daya normal. Daya normal ialah daya yang dihasilkan apabila sesuatu objek bersentuhan dengan sesuatu permukaan. Contoh kita tengok pada raja, sebiji apple di atas meja. Apple sebenarnya dia bersentuhan dengan permukaan meja dan daya tarikan graviti yang bertindak ke atas buah apple akan terhasilnya berat, arahnya ke bawah, manakala daya normal adalah bertindak ke atas. Berat. Berat ialah daya graviti yang bertindak ke atas sesuatu objek. Daya elastik. Daya elastik wujud apabila sesuatu bahan diregangkan atau dimampatkan. Contoh, getah atau spring. Apabila dimampat atau diregangkan, akan terhasil daya yang kita panggil sebagai daya elastik. Daya apungan. Daya apungan ialah daya tujah yang bertindak pada sesuatu objek yang terapung di dalam sesuatu benda lain. Daya geseran. Daya geseran ialah daya yang menentang gerakan sesuatu objek dan daya geseran bertindak di antara dua permukaan yang saling bersentuhan dan arah daya geseran sentiasa berlawanan atau bertentangan dengan arah gerakan sesuatu objek. Contoh, apabila seorang sedang menarik sesuatu objek ke arah sebelah kanan, geseran, daya geseran akan terhasil ke arah berlawanan dengan arah gerakan objek tadi. Contoh, objek ditarik ke kanan, daya geseran ke kiri. Ciri-ciri daya. Daya ialah kuantiti vektor. Apa itu vektor? Vektor mempunyai dua benda, iaitu satu magnitude
dan arah. Apa itu magnitude? Magnitude bermaksud kuantiti atau nilai, sesuatu ukuran. Contoh kita tengok pada gambar foto 8.2. Daya yang bertindak pada kotak yang ditolak. Gambar menunjukkan sebuah daya tolakan yang bertindak pada sebuah kotak dengan magnitude daya 10 Newton. Arah tindakan daya adalah seperti yang ditunjukkan oleh anak panah, iaitu ke sebelah kiri. Dan titik aplikasi daya ialah pada bahagian tangan yang mengenakan daya tolakan pada kotak. Contoh gambar Raja 8.6. Daya yang bertindak semasa menanggalkan paku dengan tukur. Di sini, daya mesti melibatkan dua benda penting. Satu, arah. Yang kedua, magnitude. Contoh, magnitude 15 Newton. Arah seperti mana yang ditunjukkan dengan anak panah, ke arah sebelah kanan. Raja menunjukkan tukur digunakan untuk menanggalkan paku dari permukaan meja. Daya yang bertindak mempunyai magnitude hanya 15 Newton dan arah adalah seperti yang ditunjukkan oleh anak panah. Titik aplikasi daya adalah pada bahagian hujung tukur, iaitu bahagian daya yang dikenakan tertumpu. Pengukuran daya. Kita mengukur daya dengan menggunakan neraca spring. Neraca spring beroperasi dengan prinsip pemanjangan spring. Kekuatan daya diukur daripada bacaan skala yang terdapat pada neraca, iaitu semakin berat sesuatu objek, semakin bertambah pemanjangan spring, bermaksud bacaan akan semakin besar. Unit SI ialah Newton, N huruf besar. Newton adalah diambil sempena nama ahli sains dan matematik, iaitu Sir Isaac Newton yang menemukan daya graviti. Unit daya. Unit SI bagi daya ialah Newton. Simbolnya N huruf besar. Berat sesuatu objek ialah daya tarikan graviti terhadap objek itu. Dalam kehidupan seharian, biasa kita tertukar di antara jisim dengan berat. Jisim, unit SI jisim ialah kilogram, manakala unit SI untuk berat ialah Newton. Hubungan di antara berat dan Newton suatu objek yang mempunyai jisim 100 gram atau 0.1 kilogram mempunyai berat 1 Newton. Objek mempunyai jisim 1 kilogram akan mempunyai berat 10 Newton. Disebabkan daya tarikan graviti di bumi menghampiri 10 meter per saat. Pasangan daya tindakan, daya tindak balas. Hukum Newton ketiga menyatakan bahawa bagi setiap daya tindakan, terdapat daya tindak balas yang sama magnitude tetapi bertentangan arah. Contoh, jasad yang kekal di atas meja. Akan wujud dua jenis daya, iaitu daya tindakan dan daya tindak balas. Berat merupakan daya tindakan, manakala daya normal merupakan daya tindak balas.
Jasad seperti buku yang kekal di atas meja mengalami tindakan daya tarikan graviti yang dikenali sebagai berat. Pada masa yang sama, daya tindak balas disebut daya normal, wujud dalam arah bertentangan. Buku kekal di atas meja kerana magnitude berat ke arah bawah, iaitu daya tindakan, adalah sama dengan daya normal, iaitu daya tindak balas yang bertindak ke arah atas. Jasad yang terapung di atas air. Contoh Rajah 8.8, bongkah kayu yang terapung di atas air. Jasad seperti bongkah kayu yang terapung di atas air juga mengalami tindakan daya graviti yang dikenali sebagai berat, iaitu ke arah bawah. Pada masa yang sama, daya tindak balas yang disebut daya apungan juga akan wujud dalam arah yang bertentangan dengan berat, iaitu ke arah atas. Objek yang boleh terapung di atas air kerana magnitude berat, iaitu daya tindakan, adalah sama dengan daya apungan, iaitu daya tindak balas. Kita lihat Rajah 8.9. Dua troli yang didekatkan bersama dengan spring yang dimampatkan. Dua troli yang bersentuhan dilepaskan menggunakan mekanisme spring ringan akan bergerak ke arah bertentangan dengan jarak yang sama. Apabila dua troli yang didekatkan seperti dalam Rajah 8.9a, troli pertama dengan spring ringan akan mengenakan daya elastik pada troli kedua, iaitu daya tindakan. Pada masa yang sama, troli kedua akan mengenakan daya elastik yang sama magnitude tetapi pada arah yang bertentangan, iaitu daya tindak balas. Selepas dua troli bersentuhan dilepaskan seperti dalam Rajah 8.9b, apa yang terjadi? Kedua-dua troli itu akan bergerak ke arah bertentangan dengan jarak yang sama. Kesan daya. Kesan daya. Daya tidak dapat dilihat tetapi kesannya boleh diperhatikan. Apabila sesuatu daya dikenakan pada sesuatu objek, daya itu boleh mengubah bentuk, saiz dan gerakan jasad tersebut. Yang pertama kita tengok kesan daya, iaitu objek pegun bergerak. Apabila objek pegun ditolak, objek boleh bergerak. Kita boleh tengok apa yang terjadi pada bola pingpong pegun. Contoh ditolak, iaitu dikenakan daya. Daya takdi menyebabkan bola takdi bergerak. Sama juga contoh situasi yang kedua, apabila bola sepak ditendang, iaitu bola dikenakan daya. Apa yang terjadi? Objek ataupun bola takdi bergerak. Kesan daya boleh menghentikan objek yang bergerak. Contoh situasi pertama, apabila daya dikenakan pada arah bertentangan pada objek yang bergerak, objek akan berhenti bergerak. Contoh situasi kedua, apabila seorang penjaga gol menangkap bola, apa yang terjadi? Bola yang bergerak akan jadi berhenti. Kesan daya yang ketiga. Daya boleh mengubah kelajuan objek yang sedang bergerak. Mengubah kelajuan objek menjadi semakin perlahan atau semakin laju. Daya dari arah yang bertentangan boleh memperlahankan pergerakan objek.
Daya dari arah yang sama boleh menambah kelajuan objek. Kita boleh tengok pada Raja seperti menendang bola pada arah yang sama untuk meningkatkan kelajuan, pada arah yang bertentangan untuk memperlahankan pergerakan objek. Kesan daya yang keempat boleh mengubah arah gerakan objek. Contoh, kita boleh lihat situasi yang berlaku pada bola pingpong. Apabila daya dikenakan dari tepi pada bola pingpong yang sedang bergerak, ia akan mengubah arah gerakan objek tadi. Apabila bola disepak dari arah tepi, apa yang terjadi? Arah gerakan bola tadi akan berubah. Dan untuk yang kelima, daya boleh mengubah bentuk dan saiz objek. Contoh, apa yang berlaku pada Raja? Apabila daya dikenakan pada bola pingpong, apa yang terjadi? Bentuk dan saiz objek akan berubah. Okey, dan seterusnya pada bola sepak. Apabila kita tekan pada bola sepak, apa yang terjadi? Saiz dan bentuk bola akan berubah. Daya apungan. Suatu objek akan terapung jika daya apungan yang bertindak padanya cukup untuk menampung beratnya, iaitu daya apungan sama dengan berat objek. Sebagai contoh, patung itik di bawah mempunyai berat 10 Newton. Daya tindak balas iaitu daya apungan bertindak balas dengan magnitud yang sama 10 Newton tetapi pada arah yang bertentangan. Daya apungan. Sebaliknya, objek akan tenggelam jika daya apungan yang bertindak padanya tidak cukup untuk menampung beratnya, iaitu apabila daya apungan kurang daripada berat objek. Atau dengan kata lain, berat objek melebihi daya apungan, maka objek itu akan tenggelam. Daya apungan sama juga dengan berat sebenar tolak berat ketara. Berat sebenar merujuk kepada berat objek di udara, manakala berat ketara ialah berat objek yang terendam di dalam cecair. Ketumpatan dan kesan apungan. Bahan yang berbeza mempunyai ketumpatan yang berbeza. Kedudukan sesuatu objek dalam bendalih bergantung kepada ketumpatan objek itu, sama ada kurang tumpat atau lebih tumpat daripada ketumpatan bendalih. Contoh, objek yang terapung, daya tuja adalah melebihi daripada berat. Apabila objek yang kurang tumpat berbanding dengan cecair, cuba ditenggelamkan, daya apungan iaitu daya tujah ke atas adalah lebih besar daripada berat. Maka ia akan menolak objek itu naik ke atas permukaan cecair. Objek itu akan terapung. Sebaliknya, apabila sesuatu objek adalah lebih tumpat berbanding dengan cecair, daya apungan iaitu daya tujah ke atas adalah kurang daripada berat objek. Lalu, ia akan menyebabkan objek itu tenggelam ke dasar cecair. Di sini kita boleh tengok contoh ketumpatan bahan pada 0 darjah Celsius
dalam tekanan 1. Di sini jadual menunjukkan ketumpatan bahan pada 0 darjah Celsius dan tekanan 1 atmosfera. Contoh gabus 0.24 gram per sentimeter padu. Air 1 gram per sentimeter padu. Gliserin 1.26 gram per sentimeter padu. Besi 7.9 gram per sentimeter padu. Plumbum 11.3 gram per sentimeter padu. Merkuri 13.6 gram per sentimeter padu dan emas adalah yang paling tumpat iaitu 19.3 gram per sentimeter padu. Apabila ketumpatan semakin besar, sebenarnya adalah lebih tumpat. Apabila ketumpatan nilainya adalah kecil, bermaksud kurang tumpat. Objek yang lebih tumpat akan berada di bawah, manakala objek yang kurang tumpat akan berada di atas. Garisan plimsoll. Kapal kargo ditandakan dengan garisan plimsoll untuk tujuan keselamatan. Ini disebabkan oleh perbezaan suhu dan kepekatan garam, ketumpatan air laut di tempat yang berbeza di dunia. Garisan plimsoll akan membantu untuk menentukan aras yang selamat bagi sesebuah kapal untuk terapung. Di sini kita boleh tengok contoh garisan plimsoll yang ada pada kapal kargo.